Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk topik hari ni saya nak menerangkan tentang topik reaction after breakout. So topik ni saya perasan ada banyak behaviour lah. Dari segi counter punya behaviour lepas breakout tu, dia ada behaviour dia tersendiri. So kita tak boleh tengok, maksudnya dari segi lepas dia breakout tu, contoh breakout downtrend line, dia akan retest balik dia punya downtrend line. So setiap counter tu dia ada perangai dia masing-masing lah. So first kali saya buat 5 guidelines. So nanti boleh tengok and then boleh study balik chart. So first kali adalah pullback kepada EMA 8 21. So sekarang saya guna 4 moving average lah, EMA 8, EMA 21, MA 50 dan juga MA 200. Tapi sebenarnya tak beza sangat pun sebenarnya. So first kali ada pullback kepada moving average, short term moving average. Second ada pullback kepada line RBS ataupun trend line. Third ada base on base pattern, maksudnya lepas dia breakout tu dia buat another pattern, dia tak markup lebih daripada 20% and then dia buat another base lah lepas dia breakout. Next kita tengok dari segi squat post momentum ni adalah 1 ke 3 candle yang pause and then dia teruskan kenaikan. So ni very short term punya pause lah. So dia ada 1 ke 3 candle sahaja. And then next ada small base. Small base ni selalunya dia ada buat base lah, tapi lebih kurang less than 10 days macam tu lah. Alright, so first kali kita tengok dari segi pullback kepada moving average ni lah. So contoh ni adalah EMA 8. Ok, ni contoh EMA 8. So lepas dia breakout tu, contoh dia breakout, dia start naik and then dia jatuh kepada EMA 8 and then dia rebound balik. So sama apply dengan EMA 21 ni lah. So dia jatuh, dia pull back and then dia rebound balik. Dia bounce balik daripada moving average tu. So kalau pullback line RBS ataupun trend line ni, okay, so bila pullback RBS ataupun trend line ni, selalunya dia breakout. So kita nampak dia breakout and then dia buat test of low volume dekat RBS ni. And then next is retest balik trend line. So trend line ni kalau boleh kita lukis tu, kita tarik panjang sikit lah, sebab kita nak tengok kadang-kadang dia akan ada retest balik daripada punya trend line. So kalau untuk base on base pattern ni pula, dia lebih kepada bila kita tengok base on base pattern ni, contohnya bila dia dah breakout, so dia tak pergi mana lah, dia punya markup ni dia kurang daripada 20% and then dia buat another base dekat sini, dekat atas, on top of this base. So kita tengok kat sini dia tak markup lebih daripada 20% and then baru dia start betul-betul naik lah. And then next squat post momentum ni, kita tengok bila ada satu candle, contoh dia punya close tak apa solid. Lepas tu dia akan ada satu candle merah, 1 ke 3 candle merah, 1 ke 3 candle merah yang pause, and then baru yang kedua tu baru dia, kita panggil second trigger candle tu, baru dia start naik. So ni kita panggil second trigger candle lah. And then next is small base. Small base ni lebih kurang macam konsep base on base pattern, tapi dia punya base tu tak lama lah. So kalau kita tengok dia breakout, okay, dia breakout and then kat sini dia buat mungkin flat base dalam 5 ke 10 hari. So dia baru teruskan kenaikan. So ini adalah 5 guidelines yang boleh digunakan. So boleh tengok nanti, boleh try study chart apa semua. So boleh tengok dia punya reaction lah. So setiap counter tu dia ada behaviour dia yang tersendiri. Alright, so kita tengok a few contoh. Okay, so kita tengok first kali pullback kepada EMA 8 kan. So kita tengok, boleh tengok Franken. So kalau Franken kita tengok kat sini, kita boleh lukis trend line. So trend line ni kalau boleh, konsep dia kita kena lagi banyak touch lah. Lagi banyak touch tu lagi significant. So kalau kita tengok kat sini, price daripada sini dah white and then kat sini dah start tight
And then candle 6 September ni dia ada breakout. So bila tengok breakout tu, kita tengok dia punya reaction after breakout tu apa yang dia buat. So kat sini kita nampak candle ni, ada candle 10 September ni dia ada pullback kepada EMA 8 lah. So dia ada pullback kepada EMA 8. So dekat sini kalau yang mana kita terlepas dekat breakout ni, so kat sini boleh masuk and then teruskan kenaikan lah. So kat sini dalam boleh dapat dalam 9%. Walaupun tak berapa besar, tapi kita kena tahu lah, bila pullback kepada short term moving average ni, dia punya kenaikan lagi tak sustain lah. Alright, so NILADS. So boleh tengok NILADS. NILADS pun ada pullback dekat EMA 8. So kat sini dia start naik, ataupun kita boleh panggil kat sini squat post momentum lah. Dia ada 1 ke 3 candle yang pause and then dia teruskan kenaikan. So dekat sini pun dia ada another pullback yang kita boleh lukis dia punya base. So dekat sini nampak dia macam ada pullback kepada EMA 21 and then dia teruskan kenaikan lah sampai 2 hari lepas. Kat sini pun nampak ada another pullback. So that's why bila kita tengok, bila ada after big base breakout ni, so kita kena tengok dia punya reaction dia. Dia ada, sebab ada yang tanya kan, mungkin dia akan retest balik. So tak semestinya. So kita kena tengok dia punya reaction. So dekat sini ada pullback kepada EMA 8, terus dia teruskan kenaikan and then dia buat base kat sini. Dia buat base yang kita boleh lukis lah untuk NILADS. So kalau tengok dari segi BSL Corp, chart BSL Corp, so dekat sini ada, kita boleh lukis dia punya trend line. So kat sini pun ada pullback kepada EMA 8. So kalau tengok kat sini, candle nampak macam hammer kan. So candle sini, walaupun kita nampak candle ni candle merah ataupun hitam ni, tapi kita kena tengok dia punya closing dia. So closing dia lagi dekat dengan high ataupun closing dia dekat dengan low. So bila closing dekat dengan high ni, maksudnya kita tahu dekat sini sebenarnya ramai buyer lah. So kat sini pun bila kita tengok hammer candle dekat moving average ni, tengok the next candle, so dia teruskan kenaikan, dia ada bounce. Tapi dia punya kenaikan memang laju lah, and then tak sustain lama lah, sebab dia punya pullback tu kepada short term moving average. Tapi kalau kat sini pun memang dah, kita masuk around sini pun dah around 35% something kan. So I think very nice lah dalam masa 1, 2, 3, 4, 5 hari. And then kita tengok DKSH. Okay, DKSH. So DKSH pun bila dia start naik, kat sini ada increasing in earnings. Kalau tengok kat sini ada increasing earnings, dia punya revenue, net profit dan EPS dia start naik. And then ada news yang dia dapat vaksin punya ni kan, vaksin punya job project. So kita nampak kat sini hari ni limit up. So nampak after that dia ada pullback kepada EMA 21 lah. So kat sini ada pullback kepada EMA 21. And then kat sini dia teruskan kenaikan. So after that kita kena tengok reaction dia. So mungkin kalau kita nampak kat sini area consolidation, mungkin kita nak masuk. So nampak bila dia dah break ni, dia dah tak valid lah, tak boleh lah kita masuk, sebab dia nak masuk sebab consolidation area kan. So kita nampak dia ada pullback kepada EMA 21 ni. Alright, so kalau tengok contoh, ni ada contoh untuk pullback Enra. So dia breakout. Okay, kat sini dia ada breakout MA 200. So dia teruskan kenaikan. Kat sini pun dah dalam berapa persen? Dalam 35% lah. So dekat sini pun dia ada pullback kepada EMA 21. So kita tengok kat sini ada pullback kepada EMA 21. So kat sini pun kalau kita masuk boleh dapat around 15% lah. Tu untuk Enra. And then next is pullback line RBS atau trend line kan. So untuk pullback, so boleh tengok KUB. So KUB, the next candle tu kita boleh tengok boleh ada juga
Yang ni pun kita boleh panggil squat post momentum juga. Dia ada 1 ke 3 candle yang pulse, and then dia retest this trend line. Trend line ni kalau kita tengok, kalau kita lukis dekat weekly tu, dia lagi strong lah. Dia lagi strong. Okay, so kat sini pun dia ada, dia retest trend line, and then dia ada squat post momentum. Dekat sini pun dia ada pullback EMA 8. So kalau tengok candlestick yang macam bentuk hammer ni, kena bagi perhatian lebih lah. So selalunya dia akan ada rebound balik. Alright, so boleh tengok untuk pullback RBS Hong Seng. So Hong Seng kat sini pun ada breakout dekat area 85 sen ni. So dekat candle 24 Jun ni dia close dekat RBS tu, and then dekat sini dia maintain 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle ni dia maintain above RBS, and then low volume. So the next is yang ni kita panggil second trigger candle lah. Lepas dia retest balik ni, kat sini dia ada another markup candle yang start untuk diteruskan kenaikan. So ini adalah contoh pullback kepada RBS lah. So kadang-kadang dia, bila dia breakout tu, dia retest balik, kadang-kadang dia naik terus. So kita kena tengok dia punya reaction. Alright, so untuk based on base pattern. Okay, based on base pattern, selalunya bila dia breakout tu, okay, kat sini kita nampak kita boleh draw trend line, dia ada breakout. So kat sini pun ada retest trend line, and then dia gabung juga dengan moving average punya support. So gabungan dua support ni maksudnya strong lah. Tapi dia tak teruskan kenaikan. So kat sini pun dia naik dalam around 12%, kurang daripada 20% kan. So kan nampak kat sini, kita boleh lukis another base pattern. Kita boleh lukis another base. So kat sini kita boleh lukis another base. Lepas dia breakout ni baru dia start naik. So ini adalah contoh based on base pattern lah untuk KGB. So boleh tengok Oka pun ada another based on base pattern lah. Bila dia start breakout ni, dia tak teruskan kenaikan, and then kat sini pun dia ada pullback kepada dia punya RBS. Dia retest balik trend line gabungan dengan moving average. So kat sini pun dia start markup dia tak lebih 20% lah. So kat nampak kat sini dia pun membentuk, kalau nampak kat sini macam kita boleh lukis kan dia punya triangle pattern lah. Alright, so boleh tengok another contoh untuk based on base Inari. So Inari pun bila dia ada breakout down trend line ni, kita nampak dia ada buat another base. So tengok kat sini dia punya kenaikan pun 5% je. So dia buat another base lah. Okay, untuk squat post momentum, so contoh yang saya selalu guna kalau dalam kelas KSSC. So kita nampak kat sini dia ada breakout, base breakout. So kat sini kita nampak ada double inside days ataupun 1 ke 3 pulse candle lah. So kita tengok kat sini candle ni duduk dalam range candle sebelum ni. Candle ni duduk dalam range sebelum candle ni. So kita panggil double inside days. Kalau tengok kat sini dia ada 1 ke 3 pulse, and then baru dia start teruskan kenaikan. So ni kita panggil candle 17 Jun ni, kita panggil second trigger candle lah untuk diteruskan kenaikan. So Opcom, boleh tengok Opcom juga. So Opcom dekat sini kita nampak ada uptrend. So kat sini dia ada kita boleh lukis base lah. Kita boleh lukis base. So kat sini pun dia breakout. Okay, dia breakout dalam 5 kali ganda average volume. So solid lah. So kat sini dia ada satu candle yang pulse. So kat sini kita panggil second trigger candle lah untuk dia teruskan kenaikan. So bila candle yang counter-counter yang spekulatif macam ni, yang naik, maksudnya dalam masa sekejap boleh naik rata-rata persen macam ni, kena hati-hati lah. Kalau boleh kita nak masuk after that pulse tu, kita nak masuk 1 ke 2 candle sahaja lah. So kalau dah dia selalunya ketiga ke 5 ni, selalunya dia dah mungkin untuk dia basing balik ataupun dia pull back. So kalau boleh kita nak masuk 1
1 2 candle hijau ni lah, yang momentum candle ni. So jangan terlampau chase price lah. Yang ni mungkin bernasib baik lah, sebab dia dia buat another base. So kalau kita tengok kat sini pun ada high tide flat punya pattern kan. High tide flat ni contoh dia macam dia naik kat sini, batang bendera dia ni 100%. So kat sini dia buat another triangle. So kat sini pun ada teruskan kenaikan lah. So kat sini kita nampak ada squat post momentum. Dia ada 1 ke 3 candle yang pause 14 September ni. So boleh tengok Theta. Theta pun dia ada pause juga 1 candle. So ni kita panggil second trigger candle lah. So nampak bila 1 2 ni still okay. So bila tengok 1 2 3 4 5 dia dah start dah lambat lah. So kalau boleh kita nak masuk first ni lagi bagus lah. After that pause tu kita nak masuk this first candle. Okay, so tu untuk squat post momentum. Maksudnya ada pause 1 ke 3 candle. And then bila small base, kita tengok Echo World. Okay, kita tengok Echo World. Kat sini kita boleh draw trend line. So bila dia breakout tu dia tak terus pergi. Kita nampak kat sini pun dia buat another base. Tapi base dia very short term lah. Ni saya panggil sebagai short small base lah. So kat sini pun dia dah start naik. And then kat sini baru dia start ada pullback kepada EMA 21. So dekat sini kita nampak memang dia tak ada retest balik this trend line lah. Dia tak ada retest balik this trend line. So dia buat another base, bentuk flat base macam ni. So terus dia naik. And then boleh tengok contoh Milaps. Okay, Milaps pun dia bila dia dah ada 2 candle markup macam ni, dia teruskan dia buat another small base. Small base ni kita nampak kita boleh draw dia punya triangle ni. And then dia teruskan kenaikan. So bila kita nampak satu saham tu dia tak touch macam ni, kita boleh tengok dari segi 2 hour ataupun 1 hour punya chart lah. So kalau tengok 2 hour chart, dia ada pullback kepada EMA 21. So kita nampak dekat sini dia dah start tightening up. Dia punya price action dah start tight. And then jarak kepada EMA moving average pun dah start tak jauh, EMA 21. So kita boleh masuk buy on weakness punya setup lah. So kalau boleh elakkan untuk masuk dekat area sini. Walaupun kat sini nampak dah very tight, kalau boleh untuk triangle ni kita bagi dia dapat 2 touch dulu lah. Kita bagi dapat 2 touch untuk kita boleh draw trend line. So itu adalah contoh-contoh untuk reaction after breakout. First pullback. So boleh tengok nanti kalau macam dia tak touch dekat daily tu, kita boleh tengok untuk 2 hour ataupun 1 hour chart. And then pullback kepada line RBS ataupun trend line based on base pattern. Dia buat lepas dia breakout, dia tak teruskan kenaikan, dia kurang daripada 20%. And then dia buat another base. Squat post momentum ni dia ada candle pause, 1 ke 3 candle pause. And then dia ada last kali ada small base. So I think itu saja untuk perkongsian saya ni hari ni, topik reaction after breakout. So itu saja untuk perkongsian hari ni. That's all for me. Thank you so much. Assalamualaikum.